KPM. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء qadir. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, nescaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman. Pada hari ini, kita dalam mata pelajaran Pendidikan Khas Pendidikan Islam tingkatan 4. Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik, kekal di rumah dan paling penting bila kita keluar, jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Okey murid-murid, anda mesti tertanya-tanya kan, siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Kita bawakan kepada anda guru kita, guru disiplin program pendidikan khas integrasi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kelana Jaya Petaling Jaya Selangor, iaitu Cikgu Muhammad Zul Faizal Suhaimi, dan dikenali sebagai Cikgu Zul. Cikgu, apa khabar cikgu? Alhamdulillah, sihat walafiat. Aiman, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan guru kita, iaitu juru bahasa isyarat, iaitu Cikgu Nur Asmawati. Tengok comel je cikgu kita dekat sebelah ni. Cikgu boleh kenalkan diri sikit tak? Okey, macam itulah. Okey, baik. Sebab saya pun tadi baru belajar dengan cikgu. Cikgu ajar saya, Assalamualaikum. Nama saya Aiman. Okey, baik. Para penonton sekalian, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini cikgu kan, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okay. Dipersilakan cikgu. Kita mengenakan cecair pembasmi kuman. Dan untuk pengetahuan murid-murid kita pada hari ini, sepanjang siaran kita pada hari ini, kita tidak mengenakan pelitup muka, adalah untuk memudahkan sesi pembelajaran pendidikan khas untuk murid-murid kita mudah melihat reaksi muka guru-guru kita dan juga melihat gerak bibir guru kita yang mengajar kita pada hari ini. Betul kan, cikgu? Betul. Baik, jadi murid-murid, tadi murid-murid dah tengok dah gimmick awal, iaitu seolah-olah macam nampak galaksi, nampak bumi dan sebagainya. Kita nak tanya guru kita pada hari ini, cikgu, apa kaitan gimmick kita tadi dengan topik pembelajaran kita pada hari ini? Okey Aiman, sebenarnya untuk hari ini cikgu tunjukkan, tadi kita dah tengok tayangan tu, itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita akan belajar Aiman berkaitan dengan kekuasaan Allah. Satu ayat berkaitan dengan kekuasaan Allah. Mana kita cuba baca ayat tersebut. Okay. Baik, cikgu. Jadi apa topik yang akan kita pelajari pada hari ini, cikgu? Okey, untuk hari ini topik yang akan kita pelajari, temanya ialah tema Al-Quran. Tajuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Okey. Baik, ini yang akan kita pelajari. Dan salah satu daripada kekuasaan Allah itu adalah Quran lah kan? Quran tu, betul Aiman. Dan apakah standard pembelajaran yang akan kita dapat pada hari ini, cikgu? Untuk hari ini standard kandungan dia ialah ayat 284 hingga 286 surah Al-Baqarah. Standard pembelajaran dia, murid boleh membaca ayat 284 daripada surah Al-Baqarah. Jadi untuk hari ini, hasil pembelajaran untuk hari ini diharap
murid yang bersiaran daripada rumah ataupun di mana-mana, penonton di mana-mana dapat membaca beberapa kalimah daripada ayat 284 surah Al-Baqarah. Aha. Jadi kita untuk pilihan khas kita bukan nak baca ayat terus. Ya. Kita baca sedikit demi sedikit. Jadi bersesuaian dengan pendidikan khas, murid pendidikan khas. Okey. Baik cikgu. Kepada murid-murid kita yang nak tengok kembali video pada awal tadi dekat mana cikgu? Boleh dapatkan? Okey, boleh dapatkan. Kalau nak tengok balik bacaan dia punya bacaan ayat tadi boleh tengok dalam buku teks tingkatan 4 pendidikan khas. Ada barcode, boleh scan barcode tersebut. Okey, Aiman boleh tunjuk sikit, tengok ada barcode, boleh scan, nanti boleh dengar balik bacaan ayat Al-Quran tersebut. Okey, senanglah cikgu ya. Okey, senang. Kalau Zaman kita sekarang semua senang, semua di hujung jari. Di hujung ada jari. handphone boleh scan saja, boleh dengar. Okey. Baik cikgu, maknanya murid-murid kita mudah dah sekarang nak belajar Mudah, berkaitan dengan alhamdulillah. Al-Quran, kan cikgu kan? Dia nak dengan tak nak saja. Nak dengan tak nak je. Nak dengan tak nak. Tapi ada di kalangan murid kita ni yang baru nak mula mempelajari Al-Quran ni, boleh ke cikgu tolong boleh. tunjukkan? Al-Quran ni kita kena simpan dalam mindset sangat senang, sangat mudah. Jangan cakap Al-Quran tu sesuatu yang susah. Sebab apa? Kita zaman sekarang semua kita nak senang, jadi kita cuba ajar cara untuk memudahkan murid membaca Al-Quran. Dengan kata cikgu ada satu teknik yang cukup menarik nak dikongsikan dengan murid-murid. Betul cikgu? Betul. Okey. Jadi hari ini kita cuba kongsikan berkaitan dengan satu, dia bukan teknik baru. Dia dah lama, cuma mungkin kita jarang-jarang dengar sebab dia ada banyak teknik. Tapi untuk hari ini cikgu perkenalkan teknik Al-Hira. Kalau dalam ni 24 jam boleh baca Al-Quran. Alamak. Macam mana tu? Selepas ni boleh cikgu? Boleh, insya-Allah. Murid-murid mesti nak tahu macam mana mudah cara membaca Al-Quran. Kita akan bersama dengan Cikgu Zul selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Jadi kita dah bersama dengan Al-Quran ke tu? Ke ada yang dah bawa Quran sama-sama? Ustaz, tak sabar nak belajar dengan Cikgu Zul ni, teknik belajar Al-Quran dengan mudah. Tapi sebelum tu, Cikgu, apa yang kita nak buat dulu ni Cikgu? Okey, sebelum kita baca Al-Quran, sebelum kita belajar, mari kita cuba ambil berkat dahulu, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita dapat berkat Ustaz daripada ayat suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz. Jadi tadi Ustaz ada ceritakan ada beberapa teknik yang boleh kita bawakan dalam kita nak memudahkan sesi pembelajaran kita ataupun cara kita untuk mempelajari Al-Quran. Betul Aiman. Baik. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan apa buku yang murid-murid kita boleh pelajari dengan cara mudah tu. Mana bukunya cikgu? Okey Aiman. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan buku Al-Hira, teknik untuk baca buku Al-Hira ni. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak belajar, kita kenallah sikit siapa dia punya yang buat buku ni. Buku ni dibuat oleh Dr. Haji Muhammad Royhan Al-Mandili. Dia daripada Indonesia, Indonesia, tapi dia banyak berada di Malaysia, Aiman. Dia banyak berada di Malaysia, dia perkenalkan buku ni. Okey, tapi sekarang di Malaysia kita dah ada ketua sendiri, Ustaz Zulfan. Dia sebagai pengarah Al-Hira di Malaysia dan dia punya HQ berada di Dengkil, Sepang. Jadi kita sebenarnya yang kat Selangor ni bertuah sebab apa? Sebab Al-Hira ni ada di Selangor sebenarnya. Jadi untuk hari ini kita akan cuba belajar 13 pelajaran daripada Al-Hira. Okey, ada 13 pelajaran asas di dalam Al-Hira ni Ustaz. Betul, Aiman. Boleh kita lihat satu persatu Ustaz? Boleh. Okey, dipersilakan. Okey, kita tengok pada pelajaran pertama,
pelajaran pertama ni sebenarnya yang paling penting. Sebab apa di sini kita nak belajar cara sebutan yang betul, cara sebutan makraj yang betul. Jadi tapi kat sini saya ambil dia punya sikit-sikit. Okey. Masa dalam teknik al-hira ni kita terus pengenalan huruf yang berbaris. Dia tak ada kita sebut alif, batasa, jim, ha. Jim kita tak panggil. Kita terus pada huruf yang berbaris. Okey, contoh kat sini kita ada batasa, jaha, dadha, sasha, afa, kalama, nawa, ha, aya. Okey, teknik dia macam mana? Teknik dia kita bagi pada dua. Untuk baris atas ni kita guna vokal A dan vokal O. Okey Aiman. Dia ada setengah huruf ni dia berbunyi kalau kita guna vokal A, contoh ba. Ba. Kalau kita guna vokal O jadi bo. Bo betul ke salah Aiman? Oh, rasanya salah. Salah. Sebab tu kita pecah pada dua. Dia akan ada vokal A dan vokal O. Okey, contoh kita ambil kha. Kha tiba-tiba kita tukarkan dengan vokal A jadi kha. Aiman rasa kha betul ke salah? Macam tak pernah dengar lah cikgu. Jadi sebenarnya sebab tu kita cuba nak mudahkan macam mana cara mudah. Ini salah satu kita perkenalkan pada murid tu cara sebutan. Batata. Satu vokal A, satu vokal O. Yang paling penting sekali dia punya waktu pembelajaran pertama lah. Pelajaran pertama murid kita belajar mengenal dulu makraj dia macam mana. Baris atas cikgu. Baris atas. Okey, seterusnya kita masuk pada baris baris bawah dan baris hadapan. Bila bila murid dah okey dah pada pelajaran pertama, insya-Allah pelajaran kedua dan ketiga dia lagi laju senang. sikit. Dia laju sikit Aiman. Okey. Okey, seterusnya bila dah laju sikit, kita masuk pelajaran keempat. Kita kena ingat dalam Al-Quran, ayat-ayat semua huruf bersambung. Tak ada huruf yang tunggal satu-satu. Jadi, selepas kita dah belajar tadi sampai pelajaran ketiga, kita terus masuk pada huruf yang bersambung. Okey, contoh batasa bila sambung jadi batasa cara nak sebutan dia. Okey Aiman. Ya. Kat sini contoh. Okey, ni di antara contoh yang ada dalam Hira tu ke Ustaz? Ya, ini contoh dalam buku Al-Hira. Okey. Abang boleh baca sama-sama dengan saya tak? Boleh, Ustaz. Tadi kita huruf tunggal tapi sekarang dah huruf yang bersambung. Okey, kita tengok. Taraka. Okey, taraka. Sabata. Okey. Satu lagi yang kelebihan daripada buku Al-Hira ni, semua huruf kalimah-kalimah ni sebenarnya kalimah daripada Al-Quran dah. Bukan kata kalimah ni saja-saja buat untuk senang baca. Bukan. Dia kalimah tu memang dah terkandung dalam bacaan dalam ayat-ayat Al-Quran. Memang ada. Jadi dah. sebenarnya kita baca ni, kita dah baca kalimah dalam ayat Al-Quran dah. Itu antara dia punya kelebihan. Jadi sambil-sambil kita belajar tu, sebenarnya penonton ataupun murid kita tu sebenarnya dah boleh baca dah Al-Quran. Sebenarnya dah baca Al-Quran dah ni. Okey, dah start dah baca Al-Quran. Cuma kalimah dia sikit-sikit. Okey. Jadi kita selepas kita dah belajar huruf bersambung, kita akan masuk kepada bacaan panjang. Bacaan panjang. Okey. Dia dalam kaedah ni kita tak perkenalkan tajwid. Tajwid itu nombor 2. Yang penting boleh baca dulu. Okey, kita tengok yang pelajaran yang kelima. Tanda panjang kita ada 4 untuk baris atas. Alif besar, alif kecil atas waw, alif kecil atas ya. Jadi bila huruf berjumpa dengan tanda tersebut, dia kena baca panjang, kadar dia 2 harokat. Okey. Maknanya kadar ni kita kena hati-hati lah kita kena tengok betul-betul lah Ustaz. Okey, kita tengok betul-betul. Okey, contoh na. Kita tak sebut nun lah, kita terus pada huruf berbaris. Na kalau kita jumpa alif besar, dia akan jadi na 2 harokat. Kalau nak senang guna kaedah jari. Na. Okey, macam tu Aiman. Boleh Aiman? Boleh. Okey, cuba. Saya cubalah cikgu ya. Boleh. Okay, jadi kita tengok pada contoh. Kita tengok pada contoh dia. Baik. Dan perkataan-perkataan ni ataupun terdapat di dalam Al-Quran juga cikgu Okey, semua daripada Al-Quran. Okey, contoh dia kita tengok pada sini. Okey. Wathaqa. Aiman boleh kat Aiman? Wathaqa. Okey. Kenapa kita baca panjang Aiman? Sebab ada alif cikgu. Ada alif besar ke kecil Aiman?
Alif besar cikgu. Alif besar. Salah satu dia tanda kita kena baca panjang sebab ada alif besar. Okey, contoh lagi kita tengok jahada. Aiman boleh cuba baca, Aiman? Jahada. Okey, kenapa kita baca panjang dekat ja tu, Aiman? Sebab ada alif kecil kat situ cikgu. Pandai. Sebab tu kata memudahkan ni. Bila kita tengok kaedah ni, kita jumpa tanda ni, kita tahu kenapa baca panjang. Okey, contoh. Wa'asa. 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 Okey, tengok. So ni, kenapa kita baca panjang? Kenapa tak baca wa'asoya? Boleh ke wa'asoya? Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia sebenarnya alif kecil tu atas ya. Dia salah satu tanda baca panjang. Oh, alif kecil di atas ya. Atas ya. Okey. Jadi kita baca dia wa'asa, dua harakat. Okey, boleh Aiman? Boleh cikgu. Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, satu lagi. Kita tengok ruhama'u. Ruhama'u. Okey, sini kenapa kita baca panjang lebih sikit? Sebab bila kita jumpa tanda macam tu kat atas, tanda kita baca panjang tu lebih daripada 2 harakat. Oh, lebih daripada 2 kita harakat. maksudnya kita perkenalkan murid kita untuk baca lebih daripada kadar 2 harakat. Jadi yang lain-lain 2 harakat, tapi bila jumpa tanda panjang tu, murid hanya tahu okey, baca lebih pada 2 harakat. Bukan hukum kita tak belajar, kita baca cara baca. Okey, seterusnya kita tengok pada baris bawah. Baris bawah pun sama, dia ada ya besar, ya kecil. Bila dia jumpa ya besar atau ya kecil, kena baca 2 harakat. Okey, satu lagi kalau baris hadapan bila jumpa waw besar atau waw kecil, dia kena baca 2 harakat. Okey, kita tengok contoh. Okey. Yang ni pun daripada Al-Quran juga cikgu Oh, daripada ayat-ayat Quran. Okey, baik. Yang ni contoh untuk Okey, contoh ya dengan baris bawah dengan baris hadapan. Baris hadapan. Okey, kita tengok qaribu. Qaribu. Okey, kenapa kita baca 2 harakat qari tu? Sebab ada nampak ya dekat situ. Pandai Mas. Sebab ada ya besar. Ni'ajihi. Ni'ajihi. Kenapa jihi tu kita baca 2 harakat, Iman? Sebab hujung tu apa tu cikgu? Hujung ni sebenarnya ya kecil. Kita boleh tengok alam ni, baca panjang, ya besar atau ya kecil. Ya kecil ni kat mana kita boleh jumpa? Selalu kita jumpa dekat ha bulat atau kita panggil ha marbutah. Okey, dekat ha kecil, ha bulat tu akan ada tanda ni. Jadi itu ya kecil. Bila jumpa ya besar atau ya kecil, kita baca kadar dia 2 harakat. Okey, seterusnya kita tengok yaqulu. Yaqulu. Yaqulu kita baca 2 harakat yaqulu sebab dia ada waw besar. Jumpa waw besar 2 harakat. Satu lagi. Fa'azarahu. Fa'azarahu. Yang ni kita baca 2 harakat sebab ada waw kecil. Oh, dekat ujung dia tu. Ujung dia waw kecil. Waw kecil ni selalu ada pada ha marbutah. Okey, yang tu kita kata senang tu. Kita cuma belajar, kita tengok dia punya contoh dia. Dia dah ada dah kita tengok. Jadi kita boleh baca. Okey, seterusnya kita pergi pada pelajaran ke-6. Kita dah belajar tadi selepas dah mahir dah. Katakanlah murid tu belum mahir. Bila kita mahir, murid tu tak boleh langkau pelajaran. Oh, dia kena ulang mahir dulu. Mahir pada pelajaran tersebut. Aiman dah mahir tadi, saya terus pelajaran ke-6. Oh, dah boleh lompat dah? Lompat sebab tu 24 jam. Jadi kita pelajaran ke-6, kita baca cara huruf bertanwin atau baris 2. Baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 hadapan. Okey, baris 2 hadapan. Okey, huruf bertanwin ni, dia punya, kita panggil dia punya konsep lah. Konsep dia kita cuma tambah huruf N. Oh, tambah N? Tambah N. Oh. Jadi contoh kita sebut ta. Ta, baris atas, satu baris. Tapi untuk jadikan dia tanwin, kita tambah T-A-N. Jadi tan. Tan. Maksudnya itu tanwin lah tu. Jadi kalau kita jumpa huruf baris 2, yang tu huruf bertanwin. Yang tu untuk senang untuk kita untuk murid nak belajar lah. Okey, kalau baris 2 di bawah, maksudnya kalau kita tambah N pun dia bunyi tin. Tin. Tengok contoh. Okey. Jadi kita cuba baca, Aiman. Kita baca sekali lagi. Boleh. Maknanya itu je yang murid perlu letak dalam minda, iaitu tambah N. Tambah N. Okey. Okey. Macam mana contoh dia tu? Okey, contoh Okey, baik. Allah. Baik. Jadi murid-murid kita di rumah pun sambil-sambil ustaz cikgu kita tunjuk, boleh juga kita cuba di rumah. Boleh cuba. Okey, baik. contoh. Kita cuba yang pertama. Qariban. Qariban. Boleh tak kita baca qariban?
lah sebab macam ada alif lah dekat situ. Kita dah belajar tadi alif besar baca panjang. Tapi boleh tak kita baca panjang, Aiman? Alamak, cikgu macam mana cikgu? Tak boleh sebab kita dah ada tanwin. Bila ada tanwin, kita kena baca qoriban. Oh, dia sekali je ban. Ban. Tak boleh baca ban. Bila tengok, tadi kita belajar alif besar baca panjang, tapi sekarang baca pendek. Tapi sekarang kita belajar tanwin. Kalau alif besar tu untuk baris panjang. Saya cuba cikgu Boleh Aiman cuba. Qoriban. Alhamdulillah. Pandai. Okey. Sabitan. Aiman, saya refresh balik. Kenapa kita baca sa tu panjang? Sebab ada alif dekat situ cikgu. Pandai Aiman. Sabitan. Tan tu huruf bertanwin baris bawah. Okey, boleh Aiman? Boleh cikgu. Okey. Seterusnya kita tengok memandangkan Aiman ni dah macam expert ni. Aiman ni hebat. Saya rasa macam teruja, kagum dengan murid saya yang seorang ni. Nanti cikgu jangan lupa bagi hadiah tau. InsyaAllah saya akan bagi hadiah. Hadiah yang paling Aiman takkan terfikir punya. Okey. Baik, Sekarang cikgu. kita pergi ke pelajaran 7. Cara membaca huruf mati. Kita baca cara membaca huruf mati ialah menghilangkan bunyi huruf vokal yang ada pada huruf yang dimatikan. Okey, contoh. Dalam sini taba. Huruf ta dengan huruf ba. Taba. Tapi kalau kita tengok pada sini kita guna dalam ruminya, kita buang vokal a, dia akan jadi tab. Jadi tab. Jadi taba jadi tab. Okey, huruf mati. Okey, dalam huruf kita baca huruf mati, kita kena ingat ada 5 huruf dia kena bunyi melantun. Melantun atau bunyi memantul. Kita tak belajar hukum. Dia ada hukum dia. Tapi kita tak belajar hukum tajwid itu. Kita belajar cara baca. Memantul. Okey, contoh. Huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Macam mana kita nak ingat? Selalu murid saya ingatkan macam mana ingat huruf 5 ni. Macam mana senang. tu? Kutu di baju. Kutu di baju. Kutu di baju. Terus ingat lah. Huruf kutu di baju ada kat sini. Jadi dia kena bunyi. Ada dia kutu kena pula. bunyi memantul sikit. Okey, contoh kita tengok sini. Ta dengan ba jadi tab. Okey, tab. Okey, contoh kita terus daripada contoh. Okey. Jadi contoh ni dia kena melantun sikit lah. Kena melantun sikit. Bunyi dia kena melantun. Dia kena lantun sikit. Okey. Baik. Ada contoh ke cikgu? Ada. Okey, contoh. Ablagha. Itu yang betul. Kalau kita baca salah, ablagha. Dia tak bunyi memantul. Ablagha. Dia ablagha. Ablagha tu cara baca yang salah. Jadi cara yang betul ablagha. Dia kena bunyi memantul sikit. Okey, contoh yang ni bukan huruf yang memantul. Yutlifu. Kalau kita sebut yutlifu jadi salah. Boleh Aiman? Jadi yang cara yang betul yutlifu. Yang ni tak ada mantul. Tak ada mantul. Kita ingat tadi apa dia Aiman? Kutu di baju. Kutu di baju. Hanya kutu di baju yang memantul. Bacaan yang memantul. Okey, boleh Aiman? Boleh juga. Okey. Satu lagi kita tengok contoh satu lagi. Idkhalan. Ni huruf da. Huruf da tu yang memantul kita kena bunyi idkhalan. Jadi kenapa kha tu panjang Aiman? Sebab nampak macam ada alif dekat situ cikgu. Pandai. Dia ingat maksud Aiman ni hebat ni. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita tengok pelajaran ke-8. Kita dah pelajaran ke-7 dan kita terus pelajaran ke-8. Cara membaca huruf bertasydid atau huruf sabdu. Okey, kita tengok huruf-huruf yang bertasydid sabdu ibarat dua huruf yang sama. Ada dua huruf yang sama. Huruf pertama mati, huruf kedua berbaris. Cara membacanya adalah dengan mematikan huruf pertama dan kemudian dihidupkan semula huruf yang kedua. Mati hidup semula. Mati lepas tu hidup semula. Okey, kita tengok. Batha. Okey, yang dikata ni mati hidup semula. Okey. Jadi sabdu tu kat situ bila kita nak murid boleh senang untuk faham. Dia ingat dah mati kemudian hidup semula. Dah mati hidup semula. Okey. Batha ataupun bathi. Bathu. Boleh Aiman? Boleh cikgu? Boleh Ada ke contohnya cikgu? Ada contoh dia. Maknanya dekat situ kita jadikan dia dua perkataan. Jadikan sebagai dua perkataan. Supaya mudahlah untuk dibaca supaya cikgu untuk dibaca. Okey, baik cikgu. Macam mana pula contohnya tu? Okey, sebelum tu dalam
apa dalam sabdu ni Ya. kita kena ingat nun sabdu dengan mim sabdu baca dia mesti kena ada dengung sikit. Oh. Untuk dua huruf lah Aiman. Okey. Nun sabdu, Nun, mim sabdu. mim sabdu. Dia kena ada dengung sikit. Dengung sikit. Okey, kita Okey, tengok baik. lagi ya. Okey, yang pertama waqarri Waqarri. Waqarri. Okey, wabatha. Wabatha. Okey, ni yang saya cakap ni. Oh. Nun sabdu, mim sabdu. Kena sebut inna. Oh, dia lama sikit ke? Dia kadar dia dua harokat. Dua harokat. Inna. Macam tu. Inna. Yang itu yang betul. Kalau salah macam mana Aiman? Inna. Dia tak ada dengung. Jadi cara tu salah. Kenapa kita kena tekankan yang betul dan yang salah? Supaya murid senang untuk ingat. Kalau bacaan ni salah. Yang betulnya inna. Maknanya nun dengan mim kena Ada dengung. dengung. Okey. Thumma. Thumma. Kalau kita baca thumma salah. Oh. Okey, boleh Aiman? Boleh. Cuba sekali Terima lagi, kasih, Aiman. cikgu. Inna. Okey. Thumma. Okey, alhamdulillah. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita pergi pada pelajaran ke-9, cara membaca alif lam atau at-tarif. Okey, hamzah dibaca baris atas jika berada di awal bacaan. Hamzah tu hamzah wasal lah. Okey, dan tidak dibaca jika disambung dengan huruf sebelumnya. Seterusnya lam tidak dibaca jika sesudahnya terdapat huruf bertajdid. Okey, kita boleh tengok contoh Kita tengok yang pertama tu. Al-qari'atu. Okey. Al-qari'atu. 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 Alif tu kita baca baris atas. Sebab apa? Sebab dia berada di awal kalimah. Di awal bacaan hamzah tu. Hamzah tu berada di awal, dia kena baca baris atas. Okey, kalau kita tengok yang kedua. Wa al-qari'atu. Betul salah Iman? Macam tak pernah dengar je. Tak pernah dengar. cikgu. Sebab apa? Bila ada huruf lain, huruf sebelum alif tu, contoh kat sini kita ada waw. Kita langkah alif tu. Alif tu kita tak baca. Dia akan jadi wal qari'atu. Dia terus sambung ke? Dia terus sambung. Wal qari. Kita langkah alif tu. So alif tu tak baca. Kalau kita sebut wa al qari'atu, dia akan jadi salah. Okey, cikgu boleh tak saya nak praktis dulu? Boleh. Kita berehat sekejap. Okey, boleh. Okey, murid-murid. Wal qari'atu. Okey, murid-murid pun kena cuba juga tau. Okey, selepas ini cikgu akan sambung lagi bagaimana pelajaran yang ke-9, 10, 11, 12, 13. Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran pendidikan khas pendidikan Islam tingkatan 4 dalam topik Al-Quran. Cikgu, apa kelebihan kalau orang ni dia hari-hari dia baca Quran, cikgu? Alhamdulillah, kalau orang tu rajin baca Quran, hati akan jadi tenang. Allah, sebab tu saya tengok muka cikgu tenang je kan. Betul cikgu As? Betul Alhamdulillah. Tapi Aiman tengok lagi tenang. Allah, terima kasih cikgu. Dia mesti rajin baca Quran ni. Maknanya cikgu kita kena praktis harian supaya hari-hari. cepat kita boleh baca Quran. Betul Aiman. Kena hari-hari baca, lagi cepat baca. Baik cikgu, boleh kita teruskan lagi cikgu? Boleh. Kita teruskan lagi sikit aja lagi. Okey. Seterusnya as-sama'i. Okey. Kita kena langkah lam. Bila kita jumpa huruf selepas lam tu ada sabdu. Bila ada sabdu, kita kena baca langkah lam tu. Alif tu still dekat depan. Hamzah tu kat depan, kena bunyi a lah. As-sama'i. Okey. As-sama'i. Kita langkah lam tu, tak baca lam. Okey, dan yang seterusnya was-sama'i. Yang ni ada huruf sebelum alif dan ada sabdu selepas tu. Jadi kita langkah alif lam. Langkah alif lam. Kita tak belajar hukum dia alif lam apa-apa tak ada. Kita cuma cara baca dia, macam mana cara nak baca. Jadi dengan tu kita murid lagi senang untuk baca. Contoh al-yauma. Al-yauma. Okey Aiman. Al-yauma.
Al-yauma. Al-qamaru. Al-qamaru. Okey. Alhamdulillah pandai Aiman baca ni. Okey, sebab pandai baca saya nak bagi token lah dekat Aiman 5 markah. Wow, saya dapat markah. Okey, Terima 5 kasih. markah. Okey, pandai baca. Okey, alhamdulillah 5 markah. Okey, seterusnya kita terus pelajaran ke-10. Sebab dah dapat token, maksudnya hebat ni. Saya tak sabar nak baca Quran. Jadi maknanya kita kena lepas kita habis Hira ni kita boleh baca Quran boleh ke? terus. Cikgu? Kita boleh mulakan terus dengan Al-Quran. Kena beli satu Al-Quran terus baca. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, pelajaran ke-10, hukum bacaan lafaz al-jalalah. Kalimah Allah tu lah. Okey, kat sini kita sama konsep dulu tadi masa awal-awal tu kita guna vokal O atau vokal A. Okey, contoh, kalau baris atas atau baris hadapan, kita guna vokal O. Dia jadilah Allah. Allah. Dia bunyi Allah. Okey, kalau baris bawah, kita guna vokal A. Dia jadilah la. Okey, jadi contoh je lillah, lillah. Okey, kita tengok sikit . Kalau contoh Allah tu kita tukar pada vokal A. Allah. Allah boleh ke Aiman? Macam tak pernah dengar. Selalunya kalau dengar siapa yang sebut Allah ni? Ini macam kita dengar di luar negara tu luar ada negara, orang sebut. Pakistan Mungkin lidah dia pendek sikit kot. Okey. Tapi kita dekat sini, okey, Allah. Itu yang betul, Ustaz? Yang betul Allah. Okey. Kalau Allah tu yang salah. Okey. Hamzah pada lafaz jalalah dibaca berbaris atas jika bacaan dimulai dengannya dan tidak dibaca jika bersambung dengan kalimat sebelumnya. Contoh sama juga tadi. Okey, Hamzah di depan kita sebut Allah. Tapi kalau sebelum tu ada huruf waw, kita akan sebut wallah. Jadi alif tu Hamzah tu tak ada bunyi dah. Okey. Okey, dia tak ada bunyi. Dia hilang dah dia punya bunyi. Kalau salah wa Allah, yang tu salah. Yang dia tak boleh. Dia dah hilang dah. Jadi dia akan jadi wallahu. Boleh Aiman? Cuba boleh baca Aiman. Okey, wallahu. Wallahu. Kalau salah macam mana Aiman? Wa Allahu. Wa Allahu tu bacaan yang salah. Sebab bila dah ada huruf sebelum dia, dia kena langkah alif tu. Baik. Okey. Jika huruf sebelumnya berbaris atas atau hadapan. Okey. Okey. Dan dibaca nipis. Baca nipis jika sebelumnya berbaris bawah. Kita tengok kat sini contoh dia billahi. 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 Boleh tak kita sebut billahi? Alamak, nanti terbelit lidah cikgu. Tak boleh. Sebab apa? Bila baris bawah, kita kena baca nipis. Baca nipis billahi. Boleh Aiman? Billahi. Alhamdulillah. Okey. Aiman hebat, saya bagi satu lagi lah. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Mana itu perbezaannya? Perbezaan kita dia. menggunakan O dan juga A. Guna O dan A. Vokal O, vokal A. Okey, baik cikgu. Boleh ya? Boleh cikgu? Okey, seterusnya kita terus pada pelajaran ke-11 cara membaca hamzah wasal. Okey, formula dia senang je hamzah wasal ni. Baris atas, baris bawah, dia jadi baris bawah. Baris depan, dia akan jadi baris hadapan. Okey, hamzah wasal ialah hamzah yang tidak kekal bacaannya. Kalau Aiman perasan, kita belajar pelajaran pertama tadi, kita mula terus dengan huruf ba. Ba ta tha, alif tak ada. Alif dia kat sini. Oh ya ke? Patutlah ba alif, terus. Dia tak ada. Alif tu dia tak ada bunyi yang tetap. Dia hilang. Jadi kita belajar kat sini hamzah wasal. Okey. Hamzah wasal, hamzah yang tidak kekal bacaannya. Jika bacaan dimulai dari hamzah, cara membacanya adalah seperti berikut. Okey, kita tengok contoh Jika huruf ketiga berbaris bawah atau atas dibarisi baris bawah. Okey, kita tengok sebelum tu kita tengok pada formula dia. Atas bawah dia jadi bawah. Okey, kita tengok tu. Jadi bawah. Hamzah wasal, ra mati, jim. Jadi kalau kita nak baca dia tak ada baris sebenarnya, kita tahu nak baca macam mana. Jadi kita ingat formula. Atas bawah jadi bawah. Jadi irji. Irji'. Irji'. Yang tu dia punya konsep dia. Sebab huruf jim tu baris bawah ke cikgu? Ya. Dia baris bawah, dia punya konsep dia. Huruf ketiga baris atas atau baris bawah. Huruf pertama dia akan jadi baris bawah. Kalau huruf ketiga, kita tengok 1 2 3. 1 2 3 kalau lah huruf ketiga tu berbaris hadapan, dia jadi huruf pertama baris hadapan. Hamzah wasal baca baris hadapan. Tapi kalau
berbaris atas. Huruf ketiga baris atas, dia tetap baca yang mana, Aiman? Yang bawah cikgu. Bawah juga. Sebab apa? Sebab konsep dia, formula dia atas bawah, jadi bawah. Oh. Hadapan jadi hadapan. Okey, boleh Aiman? Boleh cikgu. Okey, sini kita tekan pada A dan B sahaja. Okey, jika huruf ketiga berbaris hadapan asli, hamzah dibarisi baris hadapan. Contohnya, okey, kita tengok pada kalimah tu, kita nak baca macam mana, Aiman? Baris huruf ketiga baris apa, Aiman? Oh, huruf ketiga yang tu baris hadapan. Baris hadapan. Jadi huruf pertama kena baca Baris hadapan. hadapan. Bunyinya udkhul. Sebab dia punya konsep dia apa? Konsep dia macam tu. Kita tengok huruf ketiga baris apa? Boleh, Aiman? Maknanya kalau atas dan bawah, Jadi perkataan baris mulanya adalah baris bawah. Okey, kalau dia hadapan, depannya pun hadapan. Okey, ada contoh ke? Ada contoh, kita tengok cikgu? sikit. Ya, ada. Kita cuba tengok sikit. Okey, baik. Sebab kadang-kadang kita confuse sebab tak ada baris. Tak ada baris. Banyak sebenarnya dalam Al-Quran ada banyak tempat yang tak ada baris. Jadi sebab tu diperkenalkan salah satu kaedah ni. Okey, tengok yang pertama ni, Aiman. Baris ketiga. 1, 2, 3. Huruf ketiga baris apa, Aiman? Baris atas, cikgu. Baris atas. Jadi kalau baris atas, huruf pertama tu kita kena baca baris bawah, cikgu. bawah. Jadi iftah. Bainana. Aiman, kenapa baca na ni dua harakat, Aiman? Sebab saya nampak ada alif dekat situ, cikgu. Alif apa, Aiman? Alif besar. Alif besar. Okey, sambil-sambil kita kena kita kena ingat. Refresh balik. Refresh. Sebab apa? Memang dia berkesinambungan. Sebab kejap lagi nak baca Quran. Okey, kita tengok yang ni pula. 1, 2, 3. Huruf ketiga baris apa, Aiman? Baris depan, cikgu. Baris depan. Jadi hamzah wasal nak baca baris depan juga. Pandai, Aiman. Okey. Urqud. Itulah dia punya teknik dia. Jadi sebenarnya dia sangat memudahkan untuk baca. Okey, terus kita tengok. Kita terus pada pelajaran ke-12, cara berwakaf atau berhenti. Dalam Quran ni bila kita baca, mesti kena berhenti. Tak Kalau cukup tak nafas. berhenti lagi, mati kita lagi. Baca, lalas sekali pengsan mati. Tak berhenti, nafas dah habis. Jadi kena berhenti. Okey, macam mana tu? Berwakaf pada suatu kalimat, huruf akhir semua mesti dimatikan. Contoh, alimun. Alimun. Jadi kita baca alim. Itu kalau nak berhenti lah, Nak cikgu. berhenti. Alim. Alim. Okey, sebab kita bila belajar tadi daripada pelajaran pertama sampai ke-12, kita belum belajar cara berhenti. Tadi kita duduk naik ke atas. Naik. Sekarang kita nak turun ke bawah sikit, kita nak berhenti. Okey. Alimun. Bila kita berhenti jadi alim. Okey, pengecualian. Jika huruf yang diakhiri dengan ta marbutah, ta bulat tu lah, maka ia ditukar menjadi ha mati. Dia tak boleh jadi panjang juga. Dia jadi ha mati. Jika huruf yang akhir bertanwin atas, kecuali ta marbutah, salah satu barisnya dibuang dan bunyinya dipanjangkan jadi 2 harokat. Ada contoh. Ada contoh. Okey. Baik, ini kalau kita nak berhentilah sebab maklumlah kadang-kadang setengah orang tu nafas dia pendek-pendek sikit je, Nafas dia pendek-pendek. Okey. Nak baca panjang-panjang lagi takut semput. Jadi boleh berhenti sikit. Okey. Belum kita tengok kat sini. Yuqinuna. Kalau berhenti jadi yuqinun. Kita tengok huruf sebelum dia tu huruf apa? Ada kalau kita yuqinu, panjang ke pendek, Aiman? Panjang, cikgu. Panjang apa harakat, Aiman? 2 harakat, cikgu. 2 harakat. Sebab apa panjang 2 harakat? Sebab ada waw kat situ. Ada waw besar. Jadi bila kita nak berhenti, kalau kita tengok ada huruf yang panjang, jadi kita kena baca panjang. Yuqinun. Tak boleh baca yuqinun. Salah. Itu salah. Sebab apa? Sebab kita memang dah ada 2 harakat kat sini, ada waw besar. Jadi kena bila mati yuqinun. Pandai, Aiman. Okey, kita tengok contoh yang ini. Okey. Darul bawari. Wa tu kita baca berapa harakat, Aiman? Baca 2 harakat, cikgu. 2 harakat. Jadi bila kita berhenti, kita kena panjangkan dia. Darul bawar. Okey, Aiman. Okey. Cikgu nak tanya sikit. Ya. Kalau contoh kita baca ni,
Macam mana Aiman? Al-Bawari. Betul Aiman? Sebab saya tengok huruf yang ketiga tu huruf ba cikgu, Huruf dan ba. berbaris atas, kita kena baris bawah cikgu. Betul? Salah Aiman. Oh, salah kena ingat balik Aiman. Tadi kita dah belajar alif lam tadi. Oh, alif lam, okey. hamzah wasal di depan. Ni saya tutup sekejap. Saja kita nak. Okey. Okey. Jadi Al-Bawari. Al-Bawari. Okey, seterusnya itulah cikgu, kita saya confuse sikit cikgu. Okey, baik. Betul. Yang ni last cikgu Last. Yang ni yang last. Kita belajar tak lagi 13. sabar saya. Okey, belajar Okey. 13 kita belajar huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni apa dia? Huruf-huruf potongan yang terdapat di awal sebahagian surah Al-Quran. Okey. Yang ni huruf-hurufnya. Dia dah ada harokat dia berapa. Yang paling baik. pendek satu harokat, alif. Aha. Yang kedua dua harokat. Huruf dia kat sini. Okey, contoh kita nak baca. Tapi sebelum kita nak baca huruf muqatta'ah, kita kena baca huruf hijaiyah dulu. Bila kita dah boleh baca huruf hijaiyah, kita boleh baca huruf muqatta'ah. Sebab dia cara sebutan dia sama macam huruf hijaiyah. Contoh, Okey. Hamim. Hamim. Ha berapa harokat Iman? 2 harokat Dua cikgu. harokat. Mim berapa harokat? Lebih daripada 2 harokat. Lebih pada harokat. Dia 6 harokat Iman. Yang ni dia punya huruf, dia memang kat sini lah. Okey, itu contoh dia. Kalau kita contoh satu lagi, kita ambil contoh alif lam mim. Surah surah Al-Baqarah. Alif lam mim. Alif lam mim. Oh, pandai Aiman. Terima kasih Aiman. Markah Saya juga, bagi upah lagi satu, terima dapat kasih, 5 markah cikgu. lagi. Jadi Okey. cikgu, macam mana kita nak baca ayat yang awal-awal tadi kita baca tu cikgu? Okey, yang ayat awal-awal tu. Okey. Contoh, kita daripada ayat awal tadi, kita bukan nak baca keseluruhan ayat, kita nak baca kalimah tertentu. Baik. Okey, contoh Aiman. Lillahi. Lillahi. Okey, lillahi. Kenapa kita baca lillah? Kenapa kita tak baca lillah? Oh, sebab dia baris bawah kot cikgu. Baris bawah. Okey, pandai Aiman. Sebab tu Okey. kita baca bunyi dia la, lillahi. Lillahi. Okey, seterusnya kita tengok. As-samawati. As-samawati. Kenapa kita baca depan dia a? Sebab dia di awal. Sebab hamzah tu di awal, dia berbaris atas. Berbaris atas. Dan kemudian kita tak baca al. Kenapa? Sebab selepasnya ada sabdu. Asa. Kita masuk terus. Terus masuk. Kita langkah lam. As-samawati. Okey, cuba Aiman. As-samawati. Kenapa ma dengan wa tu kita baca panjang Aiman? Mak nampak ada kecil alif Apa kat yang situ. kecil tu Aiman? Alif tu juga. Satu alif kecil, satu lagi alif kecil di atas waw. Jadi dia as-samawati. Okey. Satu lagi kita tengok Aiman. Qadirun. Qadirun. Kenapa kita baca qadirun panjang? Sebab ada ya besar dekat situ cikgu. Ya besar. Jadi kita kena baca panjang berapa harokat Aiman? 2 harokat cikgu. Alhamdulillah. Qadirun. Kenapa baca run? Sebab dia ada tanwin dekat situ. Tanwin. Okey, tadi kita dah belajar tanwin kena bunyi. Kalau tanwin kita tambah apa Aiman? Kita tambah nun. Tambah huruf N. Tambah huruf N. Tapi kalau nak berhenti macam mana cikgu? Kita tengok. Qadi tu panjang ke pendek? Panjang cikgu. Panjang. Berapa harokat? 2. Jadi kalau bila berhenti jadi qadir. Qadir. Okey. Okey cikgu. Jadi sekarang kita dah habis semua 13 pelajaran. Dan kita seterusnya kita boleh baca Al-Quran dah Aiman. Jadi ya Allah, tahniah saya ucap pada Aiman sebab dah habis pelajaran 13 hari ni. Jadi Okey. selepas ni kita sama-sama untuk boleh baca. Okey, Saya baik. doakan semoga kita sama-sama dapat baca Al-Quran. Insya-Allah. Dan murid-murid kita di rumah Dan sana pun murid-murid dah penonton boleh di dah rumah cikgu. pun saya harap hari ini dapat sertai dan saya doakan semoga semua dapat baca Al-Quran dengan mudah Baik, berdasarkan cikgu. teknik yang Kita telah berehat pelajari seketika, pada hari cikgu. ini. Okey, boleh Aiman. Murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni kita akan bersama dengan Cikgu Zul lagi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alhamdulillah kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini saya rasa seronok sangat sebab kita boleh sama-sama mempelajari Al-Quran dengan Cikgu Zul. Okey Cikgu. Jadi murid-murid kita pun daripada tadi terpelat-pelat lidahnya nak baca ayat suci Quran. Tapi alhamdulillah bila dah habis sikit lagi kita nak bersama dengan Cikgu Zul, murid-murid kita dah boleh baca Al-Quran Cikgu Zul kan. Okey baik, mungkin ada sedikit lagi Cikgu nak tunjuk daripada ayat surah Al-Baqarah 284 yang kita baca sebentar tadi tu Cikgu. Okey. Tadi kita dalam kita punya hasil pembelajaran hari ini kita nak dapat baca sekurang-kurangnya beberapa, mungkin 3-4 boleh baca. Okey, jadi kita tengok Aiman hari ni. Kita dah ajar Aiman sampai dah 13 pelajaran tadi ni. Okey baik Cikgu. Okey Aiman. Kita cuba tengok yang ketiga Aiman. Okey, al-ardi. Al-ardi. Alhamdulillah. Betul ke Cikgu? Betul. Alhamdulillah. Kenapa kita baca al? Sebab dia pada awal perkataan. Sebab hamzah tu berada di awal hamzah wasal. Jadi dia bunyi dia berbaris atas al-ardi. Okey Aiman. Berapa markah Cikgu? Nah, saya nak bagi sikit satu lagi. Hebat sangat ni. Tak ikhlas ni. Baca sebentar. Okey, satu lagi kita tengok. Kita tengok ni anfusikum. Anfusikum. Okey. Dekat sini apa anfusikum? Kita dengung sikit. Dengung sikit. Kena dengung sikit. Dia tak selesai nun dengan mim Cikgu. Nun dengan mim dia kena dengung sikit. Anfusikum. Hanya berapa harokat Cikgu? Kadar dia 2 harokat. 2 harokat. Okey baik. Okey, seterusnya Aiman. Untuk hari ini sebenarnya kita dah belajar berkaitan dengan Al-Hiraq. Dan kita dah selitkan cara Al-Hiraq tu dalam kita punya surah Al-Baqarah, cara nak membaca. Jadi sebenarnya itulah buku ni sebenarnya sangat memberi kemudahan bagi dia sebenarnya untuk semua lapisan umur. Semua lapisan umur, bukan hanya untuk murid PKK sahaja. Dan boleh dibacakan bermula dengan umur 3 tahun. Alah, ada ayah-ayah kita pun nak baca macam mana? Kalau ayah umur 60 tahun baru nak baca, tak ada masalah. Boleh baca. Kita kena ingat, kita baca Al-Quran bukan hanya untuk di awal. Kita nak baca sampai bila-bila. Dan kita nak belajar sampai kita mati. Jadi kita kena tanamkan dalam kita punya minda, belajar Quran senang. Belajar Quran senang, insya-Allah kita nak baca jadi senang. Takkan susah nak baca. Betul lah. Jadi kalau kita dah anggap susah, itu yang akan jadi susah. Sebenarnya dia sangat senang. Tambah bila kita kenal buku Al-Hiraq, tambah lagi untuk senang kita baca. Okey, baik Cikgu. Mungkin ada sedikit rumusan daripada Cikgu tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, hari ini saya nak rumuskan sikit. Kita dah belajar berkaitan dengan kekuasaan Allah, tanda kekuasaan Allah, di mana kita dah belajar ayat 284 yang mana kita nak memudahkan murid-murid untuk membaca kalimah-kalimah daripada ayat 284. Okey Cikgu, kalau Cikgu tengoklah macam mana dengan prestasi saya ni, berapa markah ni Cikgu nak bagi ni? Saya bukan sekadar nak bagi markah, saya bagi hadiah terus ke Aiman hari ni. Hadiah ke? Okey, bagi hadiah. Jadi sebab Aiman terlampau hebat ni, saya bagi hadiah ke Aiman. Masya Allah. Buku Al-Hiraq. Terima kasih banyak Ustaz. Ya Allah, rasa semoga sangat bahagia buku tu dapat membimbing Aiman untuk lebih cemerlang. Betul Cikgu. Sebab saya pernah dengar lah Cikgu, kalau kita belajar nanti kita pun kena mengajar juga Cikgu. Betul. Bila kita mengajar, kita lagi cepat faham. Okey, baik Cikgu. Jadi kalau murid-murid kita di rumah sana Cikgu, untuk mendapatkan ataupun memantapkan lagi pemahaman dalam topik kita pada hari ini, dekat mana murid-murid kita boleh dapatkan latihan Cikgu? Okey, latihan. Latihan boleh dapatkan di halaman sumberku. Okey, baik Cikgu. Terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Zul pada hari ini. Seronok kalau kita dapat hari-hari dengan Cikgu Zul kan, sebab kita akan jadi semangat untuk membaca Al-Quran. Sebab apa Cikgu tadi Cikgu sebut, kita baca Quran hati kita akan jadi tenang. Cikgu, betul Aiman. Tak adalah serabut-serabut kita kan. Okey, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Zul dan juga murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi Cikgu, insya-Allah. Dan kita berakhir di sini. Terima kasih juga kepada Cikgu Azmawati. Cikgu, kalau Cikgu baca Quran pun murid-murid kita yang pernikahan khas ni dia menggunakan bahasa isyarat Cikgu macam tu. Okey. Maknanya tak kisahlah, yang penting dalam hati kita itu sentiasa ada Al-Quran. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Jumpa lagi. Jumpa lagi insya-Allah.